Kita akan record. Baik. Okey, baik. So, kita nak belajar tentang Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Baik, satu soalan yang mungkin korang mungkin tak pernah fikir, tapi korang akan kata, korang tak pernah fikir tapi bila cikgu cerita baru korang akan fikir. Baik, sebenarnya bab 7 ni kenapa bermula dengan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor? So kalau kita lihat balik, okey, 4 bab yang pertama bab 1, 2, 3, 4, tingkatan 2, semua tentang kerajaan alam Melayu. Okey, pemerintahannya lah, kemudian dengan nama raja-raja, gelaran-gelaran kerajaan alam Melayu lah kan. Kemudian dengan sosioekonominya, okey, so perdagangannya. So itu bab 1 hingga bab 4. Bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, cerita tentang Melaka. Bab yang ke-6 yang kita baru habis hari tu iaitu Kerajaan Johor Riau. Okey, Johor pula. So, Melaka, Johor. Tetapi lepas tu, kenapa masuk Pahang, Perak, Pahang. Terengganu dan Selangor? Baik, begini sebenarnya. Saya pun dah lupa. Okey, sebenarnya begini. Negeri Pahang dan Negeri Perak telah diasaskan oleh anak Raja Sultan Melaka. Anak Raja Sultan Melaka. Pahang dan Perak. Anak Raja Sultan Melaka. Terengganu dengan Selangor pula dibuka oleh pemerintah dari negeri Johor. Sebab itu, okey, kita belajar bab 7 keempat-empat negeri ni. Sebab ada kaitan. Pahang dan Perak ada kaitan dengan Melaka, iaitu bab 5. Dan Terengganu dan Selangor ada kaitan dengan kerajaan Johor Riau, iaitu bab yang ke-6. Sebab itu bab 7 ini Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Nampak tak? Ada kaitan dia. So dia susun bab ini supaya dia nampak berturutan. Itulah yang bila kamu lihat, oh begitu. Itulah sebenarnya kan. Ada kaitan. Ada kaitan. Okey. Baik. Jom kita mulakan. Okey. Dalam buku teks ataupun dalam nota ini pun sama juga, bermula dengan gambar-gambar tengkolok. Nampak tak? Tu tengkolok Sultan Terengganu. Kemudian yang ini tengkolok Sultan Selangor. Kemudian yang ini Yang tengkolok kecil. Sultan Pahang, dan di Itu yang sebelah kecil. kanan itu adalah tengkolok Sultan Perak. Yang cikgu pakai ni, ini tengkolok Sultan California, Amerika. Ni. Sebab tu dia Amerika. Ini Sultan Amerika Baik. Okey, baik. Tengkolok Sultan Amerika. Baik. Itu Rusia. Suka hati Sultan kau ni US. Rusia okey. Baik. So kita lihat di sini di mana okey, tengkolok. Kamu tahu tak? Ni cikgu nak bagi tahu Amerika ada tanjak. Okey. Baik. Kita nak lihat sebenarnya tengkolok ni yang cikgu pakai ni dia ada beza tahu antara rakyat dengan raja. Okey, rakyat dengan raja. Kalau macam cikgu ni rakyat, cikgu akan pakai macam ni, iaitu yang dia punya hujung tinggi ni sebelah kiri. Yang ini dia punya punca dia sebelah kanan. Tapi kalau sultan dia mesti terbalik. Dia mesti macam ni. Ini baru sultan. Ya, sebab nak bezakan antara sultan dengan rakyat. Ini cara pakai tengkolok untuk sultan. Jadi kamu kena ingat, jangan suka-suka hati pakai kena tahu kat mana dia punya arah. Okey. Tanjak zaman dulu orang gulung-gulung aja. Gulung-gulung jadi tanjak. Jadi cikgu bukan sultan jadi cikgu rakyat biasa je. Cikgu hang yang ke-6 iaitu Hang Pi Mana. So inilah cikgu Hang Pi Mana. Salah ke kalau pakai macam sultan cikgu? Sebenarnya dari sudut adat salah. Dari sudut adat salah. Jadi kita tak naklah orang kata apalah orang Melayu ni tak tahu adat, buat malu je. Jadi kena ikut adat Ya. Kalau contoh lah ada denda ke? Rasanya tak ada kot. Dia tak isu besar. So Azim kata moyang dia sultan. Sultan apa tu? Okey, sultan apa tu? Sultan negeri mana tu? Okey, baik. So kita lihat ini tengkolok-tengkolok daripada negeri-negeri Terengganu, Selangor, Pahang dan juga Perak.
Kalau tak silap cikgu ya, semasa kamu darjah 5 ke darjah 4, darjah 5 ke darjah 4 kamu ada belajar tentang dari mana asal perkataan Terengganu, okey, Selangor, Pahang dan juga Ada Perak. cikgu. Darjah Ada. 5. Darjah 5 kan. Terengganu ni sebenarnya bermaksud taring anu. Taring anu tu maksudnya apa? Taring harimau. Anu tu harimau. Patutlah mak kita selalu cakap apa? Mak kita pernah cakap kan, alah si anunya anu, alah si anunya anunya. Anu lain macam bunyi dia. Jadi anu tu maknanya harimau. Oh, okey. Harimau rupanya anu ya. Okey. Baik. Dan Selangor sebenarnya datang daripada Sungai Selangor. Okey, ya, Kelantan datang daripada Kolam Tan, okey, Kolam Tan. Pahang daripada sebutan bahasa Cina Fahang. Okey, dan juga Perak sebenarnya adalah okey kerana tanah dia memiliki sejenis galian yang boleh dibuat sebagai perak, iaitu biji timah. Biji timah boleh buat perak. Perak ialah piuta. Okey. Ya, dan Johor sebenarnya adalah datang daripada perkataan jauhari. Okey, jauhar. Jauhar ni sebenarnya batu permata. Johor batu permata. So itulah yang berkaitan dengan nama negeri-negeri itu. Yes. Okey. Yes, itu Johor ya. Baik. Kita lihat pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Siapa yang cipta bahasa Melayu? Bahasa Melayu tak ada ciptaan siapa-siapa. Okey, dia hanya diamalkan turun-temurun. Okey, sebab tak ada orang pun yang cipta sebenarnya, dia diamalkan turun-temurun. Semua nama negeri kan? Ya, betul, kebanyakan negeri. Negeri Sembilan tak ada kesultanan ke? Negeri Sembilan ada. Tetapi dia menggunakan yang di Pertuan Besar. Istilah dia yang di Pertuan Besar. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan okey, raja ataupun raja Negeri Sembilan itu hari-hari kamu tengok. Setuju tak? Raja Negeri Sembilan tu hari-hari kamu tengok. Kat mana kamu tengok? Okey. Raja Negeri Sembilan tu, iya hari-hari kamu tengok. Siapa tak tahu? Ya. Okey, TV3 tak ada kaitan dengan TV sebenarnya. Okey, Sultan Negeri Sembilan sebenarnya hari-hari kamu tengok, iaitu di mana? Di sini. Ini Sultan Negeri Sembilan lah ni. Agung kita yang pertama. Hari-hari kamu tengok kan? Ni dia. Ini dia. Okey, serius. Inilah dia Sultan Negeri Sembilan, iaitu agung kita yang pertama. Sebab itu tengok. Tengok ya. Ya, dia agung yang pertama. Okey. Agung yang pertama. Yalah betul. Kalau kamu tengok gambar duit RM1 ni, okey, kalau kamu tengok betul-betul bahagian depan kan ada orang main wow tu kan. Kemudian ada orang-orang main wow tu kan. Kamu perasan tak ada sebiji kereta kat tepi tu? Ada sebiji kereta kat tepi tu. Ada kereta kat tepi tu? Tak ada Cuba tengok betul-betul. Ada tak kereta kat situ? Nampak? Nampak tak ada kereta kat situ? Tak nampak ada kereta kat situ. Ya, sebenarnya ada. Jap cerita balik. Oh, okey. Oh, tak ada. Sebab dia dah pukul 9 dah, dia dah belah dah. Sebab pukul 8 lockdown kan. So dia dah balik. Sorry. Memang tak ada, kereta dah tak ada, dah balik. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Aduh, ya, masing-masing cari. Oh, rupanya tak ada Okey, dah balik rupanya. Pukul 8 lockdown kan, tak boleh keluar rumah. Okey. Okey, jom. Asyik kena je hari ni kan korang. Jangan marah Okey, baik. Kita lihat. Okey. So kita mulakan hari ni dengan Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang. So kita lihat di sini pada abad ke-15. Tapi takkan waktu malam main wow. Itulah pasal. Dia orang memang main wow sampai bila-bila, sampai pagi besok pun kau tengok dia orang main wow. Okey Ilman, kau akan tengok sampai pagi besok dia orang main wow. Okey. Okey. So
pada abad ke-15. Kita lihat nota Okey, kita lihat. Okey. Meriah ya. Okey, kita lihat. Pada abad ke-15, Pahang adalah merupakan sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya Pahang dulu Melaka tau. Pahang dulu adalah kawasan Melaka pada abad ke-15. Abad ke-15 tu bila cikgu? Tahun 1400 hingga 1500 sebelum Portugis datang. So sebelum Portugis datang, Pahang tu dulu adalah kepunyaan Melaka. Dan yang mentadbir, maknanya yang menguruskan negeri Pahang Assalamualaikum adalah cikgu. Seri Bijadiraja. Waalaikumsalam Saya Aril. Seri Bijadiraja sebagai wakil untuk mentadbir Pahang. Baik, kemudian Raja Muhammad. Sebenarnya bersama ni cikgu. Ya Allah, Pahang. Pahang adalah negeri yang paling besar di semenanjung Malaysia. Memang besar. Okey, penuh dengan hutan. Penuh dengan hutan. Okey, baik. Raja Muhammad, ya, bukan tak, negeri paling besar di semenanjung Malaysia. Kan cikgu cakap semenanjung. Kalau negeri yang paling besar di Malaysia, Sarawak. Kalau di semenanjung, Pahang. Okey, baik. Raja Muhammad merupakan berangkat dari Melaka, telah bertolak dari Melaka ke Pahang diiringi oleh golongan-golongan bangsawan Melaka, dan mereka ini, golongan bangsawan ini telah sampai ke Melaka dan telah dilantik sebagai bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga hulu balang besar. Ya, semenanjung tu maksudnya peninsula. Yes. Okey. Baik. Nak tanya korang, mungkin korang ada yang ingat, ada yang tak ingat kot. Baik. Raja Muhammad ni siapa cikgu? Okey, ni nak dengar cerita. Raja Muhammad ni anak kepada Sultan Mansur Shah. Sultan Melaka anak kepada Sultan Mansur Shah, iaitu Sultan Melaka. Dan kenapa dia pergi ke Pahang? Kerana Sultan Mansur Shah telah perintahkan Raja Muhammad, kau pergi ke Pahang. Kau pergi ke Pahang. Kerana apa? Kerana peristiwa sepak raga. Siapa ingat peristiwa sepak raga tu? Peristiwa sepak raga tu kan. Ceritanya, kalau yang baru masuk mungkin ceritanya macam ni. Ya, iaitu di mana kalau kita lihat anak sebenarnya Raja Muhammad ini pada suatu hari di kat Melaka, dia naik kuda dan mengelilingi kawasan bandar. Sampai di satu kawasan, dia nampak ada orang-orang muda, pemuda-pemuda sedang bermain sepak raga. Okey. Kemudian dia lalu kat belakang. Kemudian apabila sepak raga tu ditendang-tendang, salah seorang tu tertendang kuat. Bila tertendang kuat, bola tu ataupun bola sepak raga tu telah terkena tanjak Raja Muhammad ini. Kena tanjak dan tanjak dia jatuh. Bila tanjak jatuh, Raja Muhammad pun turun daripada kuda, kemudian pergi kepada budak tu, kemudian dia pun keluarkan, menghunuskan kerisnya dan dia pun tikam. Dia tikam pemuda itu mati. So bila pemuda itu mati, dia pun belah. Dia pun balik kan. Kemudian shut up Aaron. Kemudian dia balik ke istana, rupa-rupanya terdengar khabar. Rupa-rupanya yang dia bunuh itu adalah anak kepada Bendahara Tun Perak. Alamak. Maknanya anak Bendahara Tun Perak telah dibunuh oleh anak Sultan Mansur. The problem is Sultan Mansur Shah ni dengan Bendahara Tun Perak sangat rapat, sangat baik. So timbullah satu sengketa dan juga satu masalah. Jadi Bendahara Tun Perak walaupun dia marah, tapi Bendahara tetap jumpa Sultan tau. Tetap jumpa Sultan Mansur, dia cakap apa? Tuanku, tuanku, kami ni nak menderhaka kepada tuanku taklah. Kami takkan menderhaka pada tuanku. Tetapi kalau tuanku nak jadikan anak tuanku tu sebagai Raja Melaka, kami tak nak. Kami tak nak. Sebab apa? Dia telah membunuh anak Patik. Sebab itu.
Jadi Sultan Mansur Shah pun kecewa dengan Raja Muhammad ini, jadi dia panggil Raja Muhammad. Okey, Raja Muhammad, okey, anak dia kena pergi ke Pahang. Okey, keluar daripada Melaka ini. Jadi sebab itulah Raja Muhammad pun ambillah bangsa golongan-golongan bangsawan ni ikutlah Raja Muhammad pergi ke Pahang. Itulah cerita dia. Kenapa Pahang? Sebab Pahang itu adalah negeri yang belum ada raja, belum ada sultan. Jadi Raja Muhammad pergi ke sana boleh mengasaskan Kesultanan Pahang. Nampak tak? Raja Muhammad mengasaskan Kesultanan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Anak sultan manja, tak tahulah. Cikgu tak ada lagi berkawan dengan anak sultan. Biasanya yang cikgu jumpa kebanyakannya anak-anak setannya dia lah. Tak ada lah. Okey. Kemudian anak sultan belum lagi ya. Okey, baik. Tak, maksudnya anak-anak yang perangai macam setan tu ada lah. Perangai macam setan. Bukan anak setan. Okey, baik. So kita lihat. Raja Muhammad mengasaskan Kesultanan Pahang dengan gelaran dia Sultan Muhammad Shah. Dan Sultan Muhammad Shah ini telah mendirikan pusat pemerintahannya di mana? Iaitu di Pekan. Iaitu berhampiran dengan Kuala Sungai Pahang. So di Pahang ada sebuah tempat dipanggil Pekan. So Sultan Pahang sampai sekarang keturunan Melaka. Belum habis cerita lagi. Engkau ni cerita tak habis lagi, kau main potong aja. Belum lagi. Belum lagi. Sabar. Belum sampai part 2 lagi. Okey. Okey Haris, sabar. Okey. Baik. Okey. Kemudian kemudian pada tahun 1495 hingga 1512, okey. Sultan Abdul Jamil Shah merupakan sultan ketiga yang memerintah Pahang dan antara sultan yang masyhur. Okey, dan kemudian pada 1592, tahun 1592 hingga 1614, selepas itu Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah tidak meninggalkan waris kerana puteranya iaitu anak dia Raja Muda Abdullah telah mangkat. Maksudnya apa? Maksudnya keturunan Sultan Melaka di Pahang tamat pada Sultan Abdul Ghafur. Kenapa Sultan Abdul Ghafur tidak ada anak lagi? Sebab anak dia yang ada Raja Muda Abdullah telah meninggal dunia ataupun telah pun mangkat. So tamatlah keturunan Kesultanan Melaka di Pahang. Nampak tak? Telah menjawab soalan Haris tadi. Iaitu penamat bagi keturunan Sultan Melaka di Pahang tamat pada Sultan Abdul Ghafur. Kemudian siapa yang naik di Pahang menjadi sultan? Iaitu keluarga Bendahara Johor. Sebab Bendahara Johor telah mentadbir Pahang. Yes. Kenapa Johor, cikgu? Okey. Perasan tak bahawa dekat sini, nampak tak? Ini Sultan Abdul Jamil Shah ni, dia memerintah Pahang, dan kalau kamu lihat 1592 ni, Sultan Abdul Ghafur. Perasan tak? Ini 1512, ini 1592. Apa yang berlaku? Daripada 1512 ni, 1495 hingga 1512, Pahang masih lagi di bawah Melaka. Tetapi 1592 hingga 1614 ni, Pahang telah di bawah Johor. Why? Sebab ada sesuatu yang berlaku pada 1511. Apa yang berlaku pada 1511? Apa yang berlaku pada 1511? Yes, betul, iaitu Portugis. Portugis telah mengalahkan Melaka. Portugis telah menyerang Melaka pada 1511. So tamatlah Kesultanan Melayu Melaka, maka Pahang juga automatik bukan lagi di bawah Melaka tetapi di bawah Johor. Okey. Pada tahun 1511. Nampak tak? 1511. So di sini Melaka dan di sini dah di bawah Johor. Jadi kalau kita lihat keluarga Bendahara Johor pula yang mentadbir Pahang. Ada perang tak? Tak ada. Sekarang tak ada. Ada juga. Sekarang ni cikgu rasa tiap-tiap malam ada perang. PUBG, ML, COC. Memang banyak.
Tiap-tiap malam. Okey. Anak cikgu tiap-tiap malam berperang. Yang tak tahan cakap seorang-seorang. Masuk, 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 masuk. Masuk, masuk, masuk. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. You see, Baik. That is Malaysia. That is Malaysian. Setuju tak korang semua? That is Malaysian. Iaitu Malaysian, dia akan cakap banyak kali. Dia tak pernah cakap sekali. Kan senang kalau cakap, masuk. Sambung. Kiri. Tak, dia akan berulang kali. Masuk, 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 masuk. Masuk, 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 masuk. Banyak gila kot. Lepas tu, kiri. Kiri, 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 kiri. Ini semua kalau yang main biasa tahulah ni. Okey. Jadi itulah korang kan. Cikgu tahu korang. Korang memang tiap-tiap malam berperang. Okey. Main tak relax. Okey. Okey, baik. Itulah dia. Baik. So, keluarga Bendahara Johor yang mentadbir Pahang kemudian mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru. So, Bendahara Johor ini telah mengasaskan Pahang yang baru dan pengasasnya adalah Bendahara Siswa Raja Wan Ahmad. Kalau kamu ingat nama Wan Ahmad, dialah pengasas Kesultanan Pahang daripada keturunan Bendahara Johor. Ia bermakna automatik apabila Portugis take over Melaka, dan Kesultanan kita tahu Kesultanan Melaka telah lari dan buka ke Johor kan. Johor Riau, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah kan. Kan Sultan Alauddin Riayat Shah kan anak kepada Sultan Mahmud Shah kan. So Kesultanan Johor itu telah dibuka oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, maka negeri-negeri yang dulu di bawah naungan Melaka semua beralih pergi ke Johor. Semua beralih pergi ke Johor, termasuklah negeri Pahang. Yes. Kenapa? Sebab masih lagi keturunan sultan yang sama, iaitu keturunan Sultan Melaka. Nampak tak? Sebab masih lagi keturunan yang sama, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Itulah dia sebenarnya kan. Jadi itulah dia. So kesimpulannya untuk negeri Pahang dibuka oleh Raja Ahmad daripada Kesultanan Melayu Melaka, kemudian juga disusuli oleh Sultan Abdul Jamil dan kemudian Sultan Abdul Ghafur, sultan yang terakhir sebab tidak ada waris. Kemudian keluarga Bendahara Johor lah yang naik memerintah negeri Pahang menjadi sultan. Right. Baik, itu yang berlaku di Pahang. Bagaimana pula dengan Perak? Aceh Kema. Aceh Kema Perak lah ni ajanya ya. Okey, teringat orang-orang Perak kan dia cakap. Dia cakap macam ni tau, orang-orang Perak. Pada abad ke-15, Perak merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melaka. Okey. Okey. Keturunan Pahang, keturunan apa? Keturunan Pahang apa ni? Keturunan Sultan Pahang yang mana satu ni? Ahmad Mutawali. Okey. Sultan Pahang dengan Permaisuri Johor pun kahwin kan? Lebih kurang. Betul lah tu. Okey, cikgu lepas 1592 dalam masa 80 tahun, apa jadi? Iaitu pada 1511 Portugis telah mengalahkan Melaka. So, negeri-negeri yang ada di bawah Melaka dulu telah beralih pergi ke Johor. Dan Johor telah meneruskan serangan ke Melaka lah. Itulah dia. Boleh faham? Dan bila Johor pula, apa yang berlaku sepanjang tahun itu? Iaitu Johor kan ada buat apa tahu? Kan ada perang 100 tahun yang kita bincangkan pada kelas lepas. Iaitu perang 100 tahun, perang 3 segi tu kan. Lepas tu perang Jambi. Sepanjang tahun tu lah. Yes, itulah dia tahun-tahun tu lah. Kenapa pergi Johor ya? Yes. Itulah yang berlaku kepada negeri Pahang. Okey. Baik. Kita teruskan. Johor Istimewa. Johor Istimewa. Pada abad ke-15 Perak. Okey, ini cerita Perak pula. Perak merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Means that pada abad ke-15 Pahang tadi
dengan Perak ini pun sama-sama kepunyaan Melaka. Melaka punya. Jadi, serangan Portugis ke atas Melaka dulu menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarganya meninggalkan Melaka dan telah akhirnya bersemayam dan maknanya tinggal di mana? Di Kampar di Sumatera. Dan bila kita lihat di sini, okey, dua orang sebenarnya dia pendekkan sangat ni. Iaitu dua orang pemerintah, iaitu dua orang pembesar daripada Perak, iaitu nama dia Said Saban. Okey, iaitu Said Saban. Okey, daripada Perak sebenarnya. Dia ni adalah pembesar tau. Said Saban ini telah pergi jumpa Sultan Mahmud Shah. Dia jumpa Sultan Mahmud Shah, dia kata apa? Ampun tuanku, kami ni datang daripada negeri Perak. Negeri Perak tak ada sultan, cikgu. Cikgu. Negeri Perak tak ada sultan, tuanku. Negeri Perak tak ada sultan, tuanku. Jadi boleh tak, okey, kami nak bawa putera tuanku ataupun anak tuanku untuk dibawa ke Perak jadi sultan. Jadi Sultan Mahmud cakap apa? Okey, boleh. Ambillah ataupun bawalah anak dia beta ini, iaitu Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ini bawalah ke Perak sana untuk menjadi raja. Yes, Sultan Mahmud, Sultan Melaka tu. Kena ingat Sultan Mahmud, sultan-sultan dulu anak dia ramai. Anak dia ramai. Jadi salah seorangnya ialah Raja Muzaffar. Anak dia yang satu lagi iaitu Raja Ali yang telah membuka Kesultanan Johor, iaitu Sultan Alauddin. Itu pun anak Sultan Mahmud juga. Kan? Yang ini Raja Muzaffar, ini pun anak Sultan Mahmud juga. Nampak tak? Anak dia ramai. Jadi kena faham tu. Ramai now ya. Alah, baru cerita 2 orang je dah ramai. Engkau orang lagi adik-beradik 4 orang, 5 orang, tak ada pun kata ramai. Adik-beradik ramai kan? Okey, baik. So kita lihat di sini. Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ni iaitu anak Sultan Mahmud Shah ini pun berangkatlah ke Perak bersama-sama dengan dia pergi ke Perak, okey, bersama-sama dengan alat kebesaran berupa, okey, apakah alat kebesaran? Alat kebesaran tu maknanya alat-alat yang simbol menunjukkan dia adalah raja. Dia adalah raja, keturunan raja. Apakah alat itu? Pedang Cura Simanja Kini. Sebilah keris, cap mohor, nobat dan juga surat ciri. Yang penting kamu kena ingat apa tahu? Iaitu nama pedang tu, iaitu Pedang Cura Simanja Kini. Pedang tu hebat tu. Ya, pedang tu ada sejarah. Ya, cikgu ada video dia. Cikgu tak nak tunjuk je. Okey. Cap mohor tu apa cikgu? Ya, cap mohor, cap mohor untuk mengesahkan dia adalah sultan. Pedang, okey, Cura Simanja Kini. Kamu tahu tak keris yang dia bawa ni keris apa? Engkau orang tahu ni keris apa ni? Sebilah keris ni. Ni nak bagi tahu. Keris ni sebenarnya adalah keris Taming Sari. Keris yang kepunyaan Hang Tuah tu, okey, Taming Sari tu ada pada raja ataupun pada Sultan Mahmud dan dibawa oleh Raja Muzaffar pergi ke negeri Perak. Nampak tak? Hebat tak hebat tu maknanya, okey, ya original tau. Original, bukan made in China. Original keris kau, Taming Sari. Jadi itulah. Cikgu nak tunjuk video. Alamak, kau nak tengok video tiba-tiba Cina. Bukan lightsaber, bukan. Nak cikgu. Nak sekejap kita habiskan yang Peraknya dulu. Okey, kita habiskan Perak. Keris Siamang Tunggal. Kau ni Upin Ipin sangat. Allah, Upin Ipin ni. Tak apa. Upin Ipin pun pahlawan kita juga. Kan? Israel tak berani serang kita sebab apa? Israel tak berani serang kita sebab kita ada Upin Ipin, Cicak Man, Keluang Man. Kan hebat kan? Bobo Boy, AJ Nali, Badang yang jual apa? Yang jual di Herbsu, Badang yang jual di Herbsu. Power tu.
Okey. Okey. Baik. Myvi boleh terbang. Kan. Hebat negara kita kan. Okey. Baik. Oyen. Shut up. Okey. Baik, kita sambung. Abah bos. Okey. Kita sambung. Okey, Raja Muzaffar pun pergi ke Perak. Okey, sampai di sana Raja Muzaffar mengasaskan Kesultanan Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Dan Sultan Muzaffar Shah telah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang di pesisir Sungai Perak. Dan inilah dia kalau kita lihat antara kita kata sebagai tinggalan-tinggalan sejarah bagi negeri Perak, adanya Istana Iskandariah, kemudian makam Tok Temung, Tok Temung. Jadi inilah, so bermakna apa tahu? Kesimpulannya dia pahlawan. Tok Temung ni pahlawan. Sebenarnya, okey, Sultan Perak yang ada sekarang ni di negeri Perak tu sebenarnya keturunan Sultan Muzaffar Shah ni lah. Maknanya Sultan Perak sekarang ni ada pedang Curasi Manjakini dan ada juga keris Taming Sari. Nampak tak? Hebat tak? Hebat lah kan. Nak curi. Apa dah kau ni nak curi pula. Biarlah kau dapat nanti pun kau bukan reti buat apa pun. Kan? Bukan reti buat apa. Dapat keris kan kau potong bawang. Kemudian potong ayam. Rugi je buat tumpul je keris tu nanti. Okey. Tak payahlah. Biar je lah kat Sultan. Kau nak buat apa? Kan? Jadi tak perlu. Okey, baik. So, oleh kerana ada juga, cikgu tahu sebenarnya engkau orang ni sebenarnya kan dah lemau-lemau ni, aduh belajar bosan je sejarah ni kan. Okey, tak apa. Cikgu akan tunjukkan satu video berkaitan dengan Curasi Manjakini. Curasi Manjakini, jom kita tengok satu video berkaitan pedang Curasi Manjakini. Jom. Kita tengok. Kita habis pukul apa? Kita habis esok je lah. Kan? Kau ni kan macam tak biasa pula. Okey. Tu dia. Pedang Curasi Manjakini. Tu Sultan Perak Ni Sultan Perak. Alat-alat kebesaran negeri Perak Darul Rizwan merupakan regalia yang paling unggul dan dihormati. Perak mewarisi alat-alat kebesaran Kesultanan Melayu Melaka yang dibawa dari Kampar, Sumatera oleh Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1528. Antaranya ialah pedang Curasi Manjakini, iaitu alat kebesaran purba yang hebat berasal dari kisah 3 putera raja bersaudara dari Bukit Siguntang menurut naskah sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Untuk mengetahui asal-usul pemilik pedang Curasi Manjakini, kita tidak dapat lari dari memahami kisah kemunculan 3 putera Raja Suran, iaitu Nila Pahlawan, Krishna Pandita dan Nila Utama. Kisahnya bermula di Bukit Siguntang, Palembang. Al-Kisah. Maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang namanya. Nama rajanya Demang Lebar Daun. Muara Tatang, nama sungainya. Di hulunya itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Adalah di sungai itu
ada satu bukit bernama Bukit Siguntang. Di hulunya Gunung Mahameru. Di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaringan. Dengan takdir dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jua, ketiga-tiga putera raja bersaudara ini muncul di atas Bukit Siguntang pada waktu malam beserta nyalaan seperti cahaya api. Ia disedari oleh Wan Empok dan Wan Malini yang tinggal berdekatan. Keesokan paginya, mereka berdua memanjat puncak bukit tersebut dan menemui 3 orang lelaki muda yang memakai mahkota dan persalinan diraja bertatahkan permata. Wan Malini dan Wan Empok curiga dan bertanya, "Siapa tuan hamba bertiga ini?" Maka sahut Nila Pahlawan, "Adapun kami ini bukan daripada jin dan peri dan bukan kami daripada bangsa Indra, bahawa kami ini adalah manusia. Asal kami daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain dan nasab kami Raja Nursyirwan Adil, Raja Masyriq dan Maghrib. Pancar kami daripada Raja Sulaiman alaihi salam." Putera Raja Sulong, Nila Pahlawan, yang dikenali sebagai Sangsa Perba, membawa curi si Mandangkini miliknya. Nila Utama, putera bongsu, memiliki pedang Badram Belawa di samping senjata lain seperti kayu cap kerupa dan lembing lembuara yang dipercayai kepunyaan Krishna Pandita. Berita tergempar tersebut diketahui oleh pemerintah Palembang, Demang Lebar Daun, yang menyambut kemunculan 3 putera raja tersebut dengan hati gembira. Syahadan, kisah ini menjadi masyhur di seluruh alam Melayu. Raja Minangkabau hadir ke Palembang memohon supaya salah seorang putera diangkat menjadi raja. Maka Sangsa Perba bersetuju dan berhijrah dengan alat kebesaran miliknya, termasuk curi si Mandangkini, untuk dirajakan di sana. Kerajaan Minangkabau dinamakan Pagar Ruyung kemudiannya. Pun begitu, putera raja kedua, Krishna Pandita, dirajakan di Tanjung Pura setelah rajanya dikhabarkan hilang. Maka tinggallah Nila Utama yang kemudian ditabal sebagai Raja Palembang, bergelar Seri Teri Buana. Berbalik kepada kisah curi si Mandangkini milik Sangsa Perba. Di Pagar Ruyung terdapat seekor ular sakti mona, sesetengahnya menyebut naga, yang mengancam nyawa dan hasil tanaman penduduk. Sangsa Perba mengarahkan hulu balang baginda Permasku Bambang membunuh ular tersebut dengan menggunakan curi si Mandangkini. Lalu ular tersebut dipenggal 3 dan mati. Tetapi curi si Mandangkini telah sumbit 190 menurut Sulalatus Salatin. Terdapat percanggahan mengenai sosok Sangsa Perba dan Nila Utama dalam versi A. Samad Ahmad, John Leyden dan William Shellabeck. Versi pertama mengakhiri kisah Sangsa Perba dan curi si Mandangkini di alam Minangkabau. Sementara adik bungsunya, Nila Utama, dirajakan di Palembang dan kemudian membuka Singapura. Manakala versi Leyden dan Shellabeck pula menyebut Nila Utama adalah putera kepada Sangsa Perba.
Tetapi kedua-dua versi tersebut bersetuju bahawa pemilik asal curi Simandang kini ialah Sang Superba. Setelah 5 generasi berlalu, waris terakhir yang memiliki curi Simandang kini ialah Raja Iskandar Shah atau dikenali sebagai Parameswara. Baginda melarikan diri dari Singapura ketika serangan Majapahit, lalu mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400. Okey. So kita lihat tadi, okey, daripada mana, okey, curasi manja kini, okey, pedang ataupun alat kebesaran untuk negeri Perak. Itulah asal usul dia. Hebat. Yes. Muka sebenar ke? Taklah. Itu semua adalah muka fiction aja. Takkan ada muka dia orang macam tu. Kan. Tetapi itulah sebenarnya penamaan. Ya, nama-nama orang dulu memang pelik-pelik dan menarik. Sebab itu, cikgu cakap sebenarnya kita sangat bertuah kerana kita belajar sejarah negara kita yang mana banyak orang kata apa unsur-unsur rahsia dan juga unsur-unsur yang wow, ini kalau buat filem ni confirm kalah cerita Avengers. Kalah Avengers ni. Kan. Tapi sebab itu kita kena minat dulu. Kita tengok uish ada dan kamu tahu tak? Satu lagi iaitu Sang Nila Utama. Sang Nila Utama yang dikata telah pergi ke Singapura dan membuka Singapura kan. Dikatakan bahawa dialah sebenarnya yang memberikan nama Singapura di pulau itu. Kerana apa? Pura ni sebenarnya maksudnya kota. Dan singa tu adalah, ya singa lah bermakna kota singa. Singapura tu ialah kota singa. Jadi itu yang dikatakan Singapura. Dan dikatakan bahawa Nila Utama ini jugalah yang telah selepas itu dia duduk bertapa di Gunung Ledang. Dia duduk bertapa di Gunung Ledang, kemudian apa yang berlaku? Hang Tuah 5 bersaudara naik ke Gunung Ledang belajar silat dengan Sang Nila Utama. Nampak tak? Dia ada kaitan macam ni. Kalau kamu tengok kan, ush, gila. Jadi yes. Kenapa nama Curasi Manja kini ditukar? Okey, ya. Okey, nama itu ditukar kerana sebutan. Sebab lain negeri, lain sebutan dia. Pada mulanya Curi Si Manja kini kan? Curi Si Manja kini. Kemudian jadi Curasi Manja kini. Sebab ingat dulu, ya memang betul. Sebab dulu ejaan dia menggunakan tulisan Jawi. So, kadang-kadang curi dan cura tu lebih kurang sama. Lebih kurang sama. So, itulah yang berlaku. Okey? Yes. Okey, sekarang kita dah tahu. Oh, itulah dia cerita sebenar. Bermakna apa? Bermakna kawasan negara kita ni, sama ada Perak, Pahang, Selangor, Terengganu, Negeri Sembilan apa semua ni, memang ada sejarah dia yang memang wow. Cuma kadang-kadang kalau kamu pergi museum kan, kamu just baca. Kenapa kita baca? Yang kelakarnya kita ni, perasan tak? Kelakarnya kita pergi museum masa sekolah rendah. Sekolah menengah tak pergi museum. Padahal masa sekolah rendah kita belajar sejarah main-main aja, betul tak? Kan. Tapi kita pergi sejarah saja je nak ikut rombongan pergi museum. Jadi kemudian kita tengok dia tulis, oh benda ni. Okey, bye. So kita tak faham apa benda ni. Apa kaitan dia dengan tu orang ni, tak ada kaitan. Tapi bila kita belajar kat sini, oh dia ada kaitan. Sekarang kita tahu, kita boleh orang kata apa, cantumkan the puzzle. Baru kita tahu, oh ini puzzle dia, cerita ni sambung ni. Itulah kehebatan sejarah sebenarnya. So kalau kita minat sejarah ni memang kita akan kata fuyo. Sebenarnya lagi hebatnya. Jom pergi museum online. Okey. Wow, Haris. Lain macam kau punya ajak ni. Lain macam. Baik. Ya, itulah yang berlaku tentang negeri Perak. Okey. Baik. Korang okey, ada soalan tak?
terbentuk, maka tiadalah sistem kesusahan semua ini. Betul kan? Sebenarnya kalau salah satu kerajaan tidak terbentuk, maka tiadalah sistem kesultanan semua ini. Betul kan? Baik, ya, sebenarnya sebab itu, okey, semua kerajaan-kerajaan Perak, Pahang semua, dia berlangsung daripada mana? Bermula semua ini daripada Kesultanan Melayu Melaka. Sebab itu, kita sejarah form 2, kita belajar selepas 4 kerajaan alam Melayu, 4 bab kerajaan alam Melayu, terus kepada Kesultanan Melayu Melaka. Sebab Kesultanan Melayu Melaka inilah yang memulakan Johor, kemudian memulakan Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, kemudian Terengganu dan semuanya, and so on. So sebab itu, kita belajar Melaka dulu, baru negeri-negeri lain. Kalau kita belajar Perak dulu, Pahang dulu, kemudian baru Melaka, memang pening. Sebab dia terbalik-balik. Nampak tak? Sejarah tingkatan 2 disusun dengan cantik sekali. Okey. Baik. So Damian Duriman tanya, ya, betul. Cikgu Puteri Gunung Ledang memang betul wujud ke? Ya, Puteri Gunung Ledang memang betul-betul wujud. Yes, memang betul-betul wujud memang betul-betul wujud. Cuma ada dua sahaja kemungkinan. Sama ada dia benar-benar manusia ataupun sama ada dia adalah gabungan manusia dan juga bukan manusia. Itu kita tak tahu. Okey. Tapi kamu semua tahu tak cerita Gunung Ledang tu? Cerita Puteri Gunung Ledang tu. Kamu tahu kan? Semua tahu kan? Pernah dengar kan? Cerita Puteri Gunung Ledang. Oh ya ke? Okey. Puteri Gunung Ledang dikabarkan adalah adalah seorang perempuan yang sangat cantik tetapi tinggal di puncak Gunung Ledang. Di puncak Gunung Ledang. Jadi Sultan Melaka ingin mengahwini Puteri Gunung Ledang itu. Jadi dihantarlah rombongan. Kalau tak silap cikgu, Sultan pada waktu itu adalah Sultan Mahmud Shah. Sultan yang terakhir ni. Sultan yang terakhir ni, dia nak kahwin, Sultan Mahmud Shah nak kahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Dihantarnya rombongan pergi meminang. Dan rombongan itu diketuai oleh Hang Tuah. Tetapi Hang Tuah pada waktu itu umur dia dah 80 tahun. Hang Tuah waktu itu dah tua, dah umur 70 macam itulah Hang Tuah. Jadi rombongan itu separuh jalan, Hang Tuah tak larat. Hang Tuah kata apa? Hang Tuah arahkan anak dia, Hang Nadim, engkau teruskan. Bawalah Hang Nadim bawa pergi ke jumpa Puteri Gunung Ledang. So bila diusulkan untuk kahwin dengan sultan, Puteri Gunung Ledang menunjukkan kebijaksanaan dia. Kena ingat kalau sultan nak kahwin, rakyat tak boleh tolak. Sebab itu adalah titah sultan. Kalau kita langgar titah sultan, kita kata, tak nak kahwin dengan sultan kan? Bermakna kita telah menderhaka kepada sultan. Jadi, Puteri Gunung Ledang tak nak menderhaka kepada sultan, tapi dia buat trik lain. Iaitu dia kata apa? Kalau sultan baginda nak kahwin dengan Patik, boleh. Tapi kena ikut syarat. Apa syaratnya? Dia kena sediakan benda-benda ini. Apakah bendanya? Pertama, iaitu 7 tempayan. 7 tempayan, bukan 7 tempayan. 7 dulang hati kuman. Kuman, hati dia 7 dulang. 7 dulang besar, hati kuman. Kemudian 7 dulang hati nyamuk. Nyamuk yang kecil tu, kau tak tahu mana satu hati, jantung, buah pinggang, paru-paru, kau pun tak tahu. Tapi nak ambil hati nyamuk, kumpulkan untuk 7 dulang. Kan? Gempak tak gempak lah. 7 dulang hati kuman. 7 dulang hati nyamuk. Kemudian 7 tempayan air mata anak dara, iaitu gadis. Contoh macam pelajar-pelajar perempuan kat sini kan. Dia memerintahkan kamu menangis, air mata tu dikumpulkan dan nak dikumpulkan sebanyak berapa? 7 tempayan. 7 tempayan kau. Menangis pun tiba-tiba sampai sini kering, nak kumpulkan macam mana tu? Kemudian jambatan emas daripada puncak Gunung Ledang sampai ke depan istana Sultan Melaka. Jambatan emas. Dan yang terakhir iaitu apa? Semangkuk darah anak sultan. Semangkuk darah anak sultan. Jadi dia bagi tahu syarat-syarat itu, so rombongan itu pun balik. Rombongan itu balik, dia cerita kepada sultan. Sultan kata,
7 dulang hati kuman. Sultan kata apa? Okey, proceed. Boleh ni, boleh. 7 dulang hati nyamuk. Boleh. Boleh diusahakan. 7 tempayan air mata anak dara. Boleh. Kemudian kemudian jambatan emas daripada puncak Gunung Ledang ke Istana Sultan Melaka. Boleh. Semangkuk darah anak raja. Itu yang dia tak boleh. Ya, jadi Sultan Mahmud kata apa? Oh, tang itu tak boleh. Oh, tak boleh lah. Jadi kalau macam tu, beta batalkan hasrat beta untuk mengahwini Puteri Gunung Ledang. Nampak tak? Kebijaksanaan, okey, Puteri Gunung Ledang. Iaitu dia tak cakap tak nak. Dia tak cakap tak nak. Tapi dia bagi syarat. Jadi bila orang tu menyedari, Sultan menyedari dia tak mampu memenuhi syarat itu, maka dia tarik diri. Ya, jadi anak, ya, Aib mana ada anak sebab tak kahwin lagi. Apa dia? Tak, Haris, kamu kena faham. Sebelum Sultan Mahmud tu kahwin nak kahwin Puteri Gunung Ledang, dia dah kahwin dengan siapa? Dah kahwin dengan Tun Teja daripada Pahang. Dia dah kahwin dengan Tun Teja daripada Pahang. So dia dah ada anak dengan Tun Teja. Ingat Sultan-Sultan memang dia kahwin ramai. Dia bukan ada seorang isteri, kadang-kadang ada 3 orang, 4 orang isteri. Itu normal. Itu normal. Okay, itu normal. Okay. Macam apa hatiku mana? Itulah pasal. Tapi ini contoh yang terbaik bagaimana kamu nak menolak permintaan. Okay, kalau katakan ada pelajar-pelajar perempuan sini kan, tiba-tiba ada budak lelaki nak berkenalan dengan kamu ke, ataupun budak-budak lelaki ni tiba-tiba ada budak perempuan nak berkenalan dengan kamu ke. This is the tips yang kamu boleh ambil untuk apa? Menolak permintaan diorang dengan cara baik. Nampak tak? Boleh menolak permintaan dengan cara baik. Iaitu kalau katakan ada budak lelaki nak kenalan, boleh? iPhone 12 satu, kemudian tiap-tiap bulan top up RM50, kan? Bagi je syarat macam tu. Jadi dia orang kata apa? Okeylah, tak nak lah macam tu. Nampak tak? Syarat-syarat tu. Nampak? Ini memberikan idea. Berikan idea kepada kamu. Ya, okey. Okey. Cikgu, kenapa banyak isteri? Nanti kenapa dia divorce first wife? Tak. Sebenarnya, okey, sultan-sultan boleh dibenarkan ataupun dibenarkan untuk berkahwin, memiliki isteri dalam satu masa, memiliki 4 orang isteri. Itu normal. Even orang Melayu, tak haram. Tak haram. Even orang Melayu, okey, orang Islam sebenarnya boleh kahwin memiliki serentak isteri 4 orang. Betul. Serentak 4 orang. Tapi tidak boleh dikumpulkan satu rumah. Kena seorang satu rumah. Seorang satu rumah. Memang boleh. Memang boleh. Okey, seorang lelaki memiliki 4 orang isteri serentak. Boleh. Okey, tapi dengan syarat mesti rumah asing-asing. Dia tak boleh kumpulkan dalam satu rumah, tak boleh. Okey. Baik. Kenapa? Kerana perempuan ada sifat jealous. Nanti tak pasal-pasal bergaduh. Okey. Elak bergaduh. Yes. Okey, betul ke Sultan Perak baru kahwin sebab ayah Sultan Perak cakap dia boleh kahwin jika dia boleh menjadi pemerintah? Ya betul. Dia baru kahwin. Perempuan tak boleh ada banyak suami kan? Perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh ada suami banyak. Tak boleh, haram. Okey, kerana apa? Kerana perempuan sifat dia untuk mengandung. Jadi kalau ramai suami, apa yang berlaku? Tak tahu itu anak daripada suami siapa. Lelaki yang mana. Sebab itu nak jaga keturunan. Sebab itu tak boleh. Tak boleh. Okey, betul. Okey. So kesimpulannya kalau nak kahwin ramai kena kaya. Ya, betul. Kesimpulannya. Bukan kaya lah, banyak duit lah. Kan? Sebab kena sediakan rumah masing-masing kan? Bagaimana Pulau Langkawi dibentuk? Itu soalan geografi, Aaron. Okay? Itu soalan geografi, bukan soalan sejarah. Okay? Salah kelas. Okay. Baik. Bagus soalan-soalan kamu ni. Okay. So kepada para pelajar yang lain, kalau ada soalan silakan bertanya. Sebab kita ada lebih kurang 10 minit, 13 minit lagi. Untuk kita nak buat game pun tak sempat. Kalau kita nak meneruskan pun, cikgu rasa kamu pun dah rasa macam penat. So cikgu buka kepada sebarang soalan untuk kamu bertanya. Don't worry, cikgu akan jawab. Just tulis soalan kamu di
di group chat. Okey, sebagai contoh, Kelan Burhan tanya, "Cikgu, upacara tabal jin." Okey, sebenarnya upacara tabal jin ni adalah satu upacara yang dilaksanakan oleh orang-orang dahulu kerana